boleh pergi duduk sembelih binatang. Tu yang kita kena bayar dam apa semua tu. Nak pergi duduk merapu keliling Masjidil Haram, Masjidil Nabawi tu, borong merpati, jinak-jinak ramai tuan-tuan, dia main. Boleh jadi dia hingga atas bau, tapi nak tangkap sembelih tak boleh. Hang duduk dalam ihram tak boleh buat. Tu maknanya walaupun benda tu macam tu, tapi bagi orang Islam sebagai satu tanggungjawab, hang nak makan ayam bukan boleh pegang remas di perdunya, tapi hang kena sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, sembelih. Cara sembelih dia 1, 2, 3, 4 dah ada siap dalam hukum fiqh. Nak ceritanya, Islam ni dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah tu luas. Sebab itu dia menjadi satu perkara yang utama kepada tujuan kebangkitan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak manusia yang pertamanya ibadah kepada Allah. Dan manusia tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu yang menyimpang daripada ibadah kepada Allah. Kalau dia buat, dia akan terlibat dengan sama ada dia menjadi orang yang kufur, orang yang murtad kufur, ataupun dia orang yang syirik sebagainya, ataupun orang yang munafik. Tu dah golong siap dah. Allah cerita dah, kalau hang tak buat lagu ni, kalau hang menyimpang, hang jadi syirik. Kalau hang menyimpang, hang jadi kufur. Kalau hampa menyimpang, hampa jadi munafik. Dah jelas semua, kita duk ngaji belakang dah dalam Al-Quran macam tu. Dan tuan-tuan, serta yang sebenarnya serta menegakkan ajaran-ajaran agama. Ini peranan menegakkan ajaran agama ni adalah yang kita tahu merupakan satu fardu ain lah yang kita doakan. Dan termasuk dalam menegakkan ajaran agamanya ini ialah tanggungjawab kita dalam bidang dakwah. Maknanya seruan Islam ini mesti diteruskan. Berterusan seruan Islam ni tadi tak boleh dihenti. Pasal daripada seruan ajaran itu, seruan itulah berjayanya menegak ajaran Islam. Daripada dua perkara ini tuan-tuan, nak merosakkan Islam, musuh-musuh Islam akan serang dua benda ni, iaitu mencari jalan supaya orang Islam tak dapat melakukan ibadah atau tak buat ibadah. Haklah ni kalau kita sembang cara umum, tuan-tuan nampak sangat. Sebab itulah Zionis Israel dia puluh sangat. Dia tahu kedudukan Baitul Maqdis itu, taraf dia di sisi hukum Allah yang ketiga selepas daripada Masjidil Haram. Masjidil Haram nombor 1, Masjidil Nabawi nombor 2, dan Masjidil Aqsa nombor 3. Nas lengkap sabda Nabi, siapa sembahyang 1 rakaat Masjidil Haram, sekian-sekian ratus pahala dia. Yang kalau Masjidil Nabawi, sekian-sekian ratus pahalanya, kurang sikit daripada Masjidil Haram. Dan yang Masjidil Aqsa yang ketiga kurang sikit daripada Masjidil Nabawi. Dan masjid-masjid yang lain seluruh dunia adalah yang keempat. Ni nas terang-terang tuan-tuan. Jadi dakwah ni terus berjalan. Sebab tu musuh masuk untuk sekat ni program-program dakwah ni. Program-program dakwah ni supaya ibadah tak dapat lakukan. Tuan-tuan pun tahu benda ni, jangan ingat duk nampak kot Israel, kot tempat kita pun duk mula dah. Ni mula lah. Mula tempat kita tuan-tuan pun tahu semua dah ni. Bagaimana mereka sekat Al-Fadil doktor apa ni? Allah. Yang ni Ridwanti. Ridwanti tak boleh lah dan ceramah dalam TV lah. Ridwanti ni tuan-tuan Cina. Tuan-tuan pun faham. Keluarga dia ramai lagi hak yang tak Islam. Tu. Saya lama juga dulu ni, masa ada bertugas dulu ni, duk berforum. Masa zaman forum perdana tu rajin dengan dia banyak jugalah. Regu panel dengan dia. Cukup Masya Allah. Dengan cara dia, approach dia, pendekatan dia sebagai seorang yang bukan keturunan orang Islam. Kalau kita katakan kita semua ni, mak bapak kita, tok nenek kita Islam asal. Dia tak. Sampai lah ni pun, kalau tahun baru Cina tu, dia usaha ajak anak dia, isteri dia balik kepada rumah keluarga dia tu. Dia beli buah lima, dia bawa periuk, dia bawa bawa pinggan, pergi masak makan macam esok tahun baru Cina, malam ni makan besar. Dia masuk sekali.
Dan Alhamdulillah dia berjaya menarik beberapa orang keluarga dia dekat untuk dia masuk Islam, menerima Islam. Dan sampai dia saat dapat Allah beri hidayah kat dia dapat melanjutkan pengajian daripada salah satu daripada pengajian dia ialah daripada Fakulti Islam Universiti Kebangsaan sendiri, dan sampailah dia tamat di peringkat PhD dan dilantik jadi Profesor Madiyah, dan sekarang ni Profesor penuh. Dia menjadi Profesor di Universiti Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu. Tu makna hak tu. Sepatutnya kita dalam dakwah hak orang macam ni kita ketengahkan supaya dapat menarik lagi sama ada Cina kah bukan Cina, yang penting orang lain yang belum Islam tadi untuk dekati Islam. Kita sekat tu tuan-tuan. Tu baru apa? Baru tak sampai sebulan kabinet baru. Ni mula. Jaga tuan-tuan. Sembang-sembanglah, melawak-melawak tapi jangan marah. Siapa-siapa yang salah undi baru ni ada saham dalam tu. Jangan ada buat main. Sebab kita redha kepada kumpulan yang jenis lagu ni, kita dapat saham bahagian tu. Kalau kita redha kepada kumpulan yang jenis untuk mempertahankan ibadah, untuk mempertahankan ajaran agama, insya-Allah kita juga mendapat hidayah dan maghfirah. Ni tuan-tuan, benda-benda yang lagu ni baru sebulan pun lagu ni dah buat lolak. Allah, ni orang marah malam ni, ustaz dia baca kitab apa lepas tanya. Ni tuan-tuan, ialah kita sembang ni pun pasal kita kesian, pasal terlibat dalam dakwah juga. Kita kesian kok ada orang yang tersilap faham, tersalah faham tentang kedudukan hakikat ini, dan mereka kena pulih balik tu. Mereka kena ambil tanggungjawab. Hanya lah awal-awal lagi sekat pendakwah, macam mana jadi? Kalau kita berani sungguh, kita sekat yang diayah tu tadi, peranan diayah Kristian tu menyelinap masuk, kita tak kalut apa. Tapi hak yang pendakwah Islam ni bawa ajak orang mendekati Islam ni, hak tu yang kita awal bertindak. Allahu Akbar. Tak apalah tuan-tuan. Jadi yang pertama ni tanggungjawab Rasulullah dua perkara. Sebab itu Rasulullah SAW ni tuan-tuan bukan takat orang sekat nak masuk TV lah. Bukan takat peruntukan gitu gini. Tapi Rasulullah dikejar oleh musuh untuk nak bunuh, seperti mana kita tahu. Rasulullah pernah dilontar batu sampai luka. Kalau ikut satu riwayat para sahabat, ada parut di sebelah pipi Rasulullah tu luka disebabkan ancaman musuh pada ketika itu. Rasulullah pergi ke Taif, masuklah bersama dengan sahabatnya Bilal ibn Rabah. Mereka tangkap Bilal ibn Rabah, ikat tangan, lentang atas batu panas tu tuan-tuan, panggil orang Taif mai keluar kencing atas muka Bilal ibn Rabah. Tu di hadapan Rasulullah, bukan di depan kita sebagai tok imam, ada Rasulullah. Ni kalau tuan-tuan pergi umrah sampai pergi Taif, tuan-tuan nampaklah nak naik Taif ni beza dengan Genting Highland tu. Genting Highland ada pokok kiri kanan dia. Hak naik ke Taif ni, kalau Allah akbar, batu kiri kanan. Hak masa tahu hak saya naik pergi ke Taif tu ni cerita bila sikit. Saya tidak duduk di Bali ni tuan-tuan, macam saya duduk di Bali ni, beruk ni tengok rajin sangat lah. Tambah dulu-dulu ni kalau ni dia duk bunyi napang tu dia lari. Dulu ni beruk, pungkok beruk kembang tu banyak di Bali. Tapi pungkok beruk masa naik ke Taif lebih hebat lagi, dia jadi macam bunga raya. Kita pun duk jenguk, tengok kok tu dia suruh driver kereta slow sikit pasal nak tengok beruk. Ni tuan-tuan, punya naik ke Taif tinggi. Dan di Taif itu sendirilah orang kata apa, seperti mana yang telah dikesahkan tadi, bahawa kedudukan yang tertentu yang telah menjadi teladan dan ajaran kepada kita, musuh-musuh Islam berpengkalan di situ, sehingga mereka kejar Rasulullah, mereka tangkap sahabat Nabi SAW Bilal ibn Rabah, ikat tangan rentang atas batu, panggil orang yang kencing atas muka. Allah, kita orang ludah pun tak risau.
Walhal kalau ludah dengan kencing ni boleh tahan ludah juga kot. Walaupun semua kita tak mau siapa pun ludah atas muka kita. Anak sendiri ludah atas muka pun kita, anak tu tak ada akhlak, ludah atas muka mak ayah. Tuan-tuan, ni bukan masa ni sampai orang pakat kencing. Ni tuan-tuan. Tapi tu dia lah hak depa kencing tu tadi dah, antara 12 orang yang Rasulullah pernah sebut dijamin syurga. Salah seorangnya Bilal ibn Rabah lah. Kalau tuan-tuan pergi pergi ke Damsyik, Syria, makam Bilal ibn Rabah ni tak jauh daripada masjid Muhammadi, kalau tak silap ingat saya. Tak berapa jauh. Macam kalau kita kata masjid ni keluar situ sikit ada makam Bilal ibn Rabah. Boleh ziarah itu. Kepada sahabat-sahabat dan anak-anak yang mungkin anak kita yang duduk di Syria ni, mereka berpeluang banyaklah untuk ziarah makam para sahabat Nabi, termasuklah Ummul Mukminin yang begitu ramai, termasuk makam Ummul Mukminin Safiyah juga adalah di Damsyik, Syria ni. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-25 suratul Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maksudnya, tidaklah kami utuskan sebelum engkau rasul, melainkan kami wahyu kepadanya bahawa tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Tu tadinya maknanya hak itulah yang dikatakan yang pertama tadi, beribadah kepada Allah, mengajak orang beribadah kepada Allah. Dan saya rasa tuan-tuan pun hak ni sedia kita maklum dah, kita duk mengaji banyak dah dalam bab-bab ni, dan hak ni untuk memperkukuhkan lagi lah sikit sebanyak maklumat pengetahuan yang telah kita sedia maklum tu. Makna Nabi hak tu sebagai khalifah Allah di muka bumi dan sebagai rasul, sebagai Nabi, hak yang pertama sekali ialah untuk bahawa menyeru kepada manusia bahawa tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Dari dalam maksud di sininya secara yang lebih yang lebih luas lagi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama mufassirin, maknanya tanggungjawab kita tak boleh lepas ni. Walaupun sepatah benda yang baik kita menyampaikan kepada orang, kebajikan besar. Itulah Rasulullah menegaskan, balighu anni walau ayah, hendaklah kamu sampaikan daripada aku ni, walaupun kemampuannya kamu hanya satu ayat, benda yang elok, satu ayat. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Kalau kita boleh sembah sama-sama kita ni. Sebab itulah yang kita tengok berasas ini, apa yang kita boleh faham, yang paling hebat khidmat umat manusia ni di sisi keradaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu perkhidmatan yang dapat mengatasi khidmat dari sudut ilmu. Walaupun mungkin tuan-tuan tak ada apa saya mengajar sekolah rendah ya Ustaz. Kita berasa lekeh pasal apa mengajar sekolah rendah, nak banding dengan orang jawatan menteri, jawatan Perdana Menteri, kita paling lekeh. Tapi dalam bab ni, walaupun hang guru sekolah rendah, tapi balighu anni walau ayah tadi sampai ilmu tu. Tuan-tuan pun ialah kita sendiri rasai. Hak kita duk bilang 1 2 3 4 5 6 lah ni, hak cikgu jah satu duk ngajak tu. Cikgu dulu ni tuan-tuan, pukul 1:30 habis sekolah. Pukul 1 dia buat congak. Siapa boleh congak, angkat tangan, dia boleh jawab betul, boleh balik dulu. Tu dia congak 2 campak 1 tolak 5 berapa? 2 campak 1 tolak 2 ke 5 tolak 5 campak apa? Pulung kita pun angkat tangan. Tanya, jawab betul. Boleh balik. Pegang beg galas tu, Allahu akbar. Paling belakang tengok kawan tak balik sampai tersepak kot. Punya sana. Tapi 2 kali 5 tu sampai lah ni.
Dulu orang panggil kira-kira, lah yang baru panggil matematik. Hak tu lah lah. Minah tu juga ubah sanggui lah. Hak tu. Tapi kita tak berasa lekeh mengajar sekolah rendah yang saya akan mengajar apa pun. Tu, kita tak berasa, tapi sebenarnya itu yang besar sekali tu. Sebab tu amanah guru terhadap ilmu untuk disampaikan kepada murid satu amanah yang cukup besar. Kalau guru silap letak, maka silaplah letak. Ni wallahualam. Ni semualah tuan-tuan, penglibatan dalam pendidikan ni, dalam ilmu ni berbagai. Hak tu kalau kita ikut sistem tadi, hak nu tadi, hak ni tadi ni, sampailah peringkat nu pula yang kita duk kenal satu jenis lagi tu. Hak jenis tok-tok guru buka pondok. Ni buka pondok, mai ngaji. Tak ada apa-apa, tok guru tak minta sekupang pun. Hak tu zaman dulu. Mai hantar. Mak hang bagi beras, orang beras, buat mai ikan masin, ikan masin hang masak sendiri, makan. Yang penting hang penuh masjid, hang penuh waktu kuliah pengajian tok guru mengajar. Tu wallahualam tuan-tuan. Tapi lah ni tuan-tuan, lah ni tempat sebab musuh-musuh Islam ni tuan-tuan, pemikiran-pemikiran yang diracuni oleh musuh, hak ni dia attack dulu sebab dia nak gagal ni. Hak ni dia attack dulu sebab lah ni ada satu yang mereka pertikaikan sekarang tu ialah sekolah pondok ni mereka kata duduk jadi ekstrim. Cuba tengok Ma'had Tahfiz ni jadi ekstrim, sekolah agama ekstrim, sampai ke peringkat pasti pun mereka attack lah. So menyuarakan supaya pihak kerajaan pergi beri penumpuan periksa tengok kepada pasti-pasti sebab duk ajak ekstrim tu. Hak yang duk ajak menari sampai melarat sampai LGBT tak apa, tu mereka bagi bantuan. Ubat pun free lah. Allah. Puak-puak LGBT melompat. Perkara ragas nyok. Sonok. Ni mula orang marah tuan-tuan. Yalah marah tak marah pun, tuan-tuan sendiri pun boleh nampak. Nasib baiklah kita di Padang Serai, kita di Kulim, Baling dan umumnya kita jaga juga imej tu. Tapi ke orang Hulu Langat malu pasal dia hantar beruk dalam parlimen. Beruk duk melompat lah. Beruk baru lepas tali, dia buat pelepas masuk ibu tu, lompat. Nasib baik duk atas wheelchair. Kalau dia lerak, dia ragas naik atas meja. Tu okey lah tu, faham lah kau tu, tak apalah kau. Sebab apa kita sebut ni? Kerana pendidikan Islam dah jadi musuh ketat kepada orang-orang yang anti-Islam. Apa sebab tu dia kata? Saya sebut dah semalam di satu tempat. Ni pengalaman saya lah tuan-tuan, yang kalau boleh share. Masa duk bertugas dulu ni, lepas bertugas dah. Sebab saya buat optional ni, lepas bertugas dah, ada satu tempat mereka minta saya rasmi sempena ihtifal pasti. Bagi orang Negeri Sembilan dia ingat kok di Rembau Negeri Sembilan ni ada nama satu kampung nama Bongek. Kampung Bongek tu ada pasti. Saya pun tak apalah, dia mereka jemput pergi lah, pasal mereka buat ihtifal hujung tahun pasti, pasal lepas tu nak cuti. PP tuan-tuan, jumpa yang heran tu, yang salah seorang antara yang mai berjumpa dengan saya tu, India, 2 orang. India Hindu, palik ni. Yang saya kata Hindu tu memang pasal ada palik. Serupa hak jelutong lah, palik. Palik ni. Kita pun heran tu, ingat dia pasal apa dia main ni. Dia tersilap jalan ke kok mana. Saya pun tanya dia lah, you datang juga? Ya Ustaz, Ustaz saya datang juga. Pasal apa? Saya punya anak pun hantar sini lah. Tu 2 orang ni di kampung Bongek waktu tu, tahun berapa tak ingat lah. Dia hantar, kawan ni pun hantar anak dia mengaji sini, kawan ni pun hantar anak mengaji ni. Sedangkan mereka tu Hindu, India Hindu. Saya kata, pasal apa you hantar anak sini? Ini tempat anak-anak orang Islamnya. Dia kata, tak apa Ustaz, saya seronok. Sebab anak saya ni sejak dia ngaji sini, dia balik, dia mau makan pun dia sembahyang dulu. Baca doa tu, dia kata sembahyang dulu. Dia kata anak saya sembahyang dulu, saya pun rasa seronok.
Sebab itu saya mau anak saya mengaji sini. Tu depa kata ekstrim tu lah. Sedangkan guru-guru kita di Pasti ni menyampai pengajian dia, tuan-tuan pun faham. Anak hak tak reti baca doa, reti baca, walaupun telok di peringkat umur 6 tahun tu, telok sungguhlah. 7 tahun 8 tahun dia pasal lagi. Tapi akhlak dia, dia reti kita ni salam no pak cik main tu. Dia reti pergi salam. Dia salam, bak salam, cium tangan dia, cium tangan budak dia reti. Main ni ambil wuduk, mayang. Dia pun ikut semayang. Walaupun mungkin baca lagu mana hak tu nombor 2 lah pasal padan dengan dia, tapi dia reti semayang. Maknanya train tarbiyah tu ada. Jadi maksud yang saya maksudkan dalam apa yang kita bincang di sini, maknanya hak tu adalah peranan dakwah dalam menegakkan ajaran agama ni. Hak tu kita tak boleh tinggal lah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utuskan sebelum engkau rasul, melainkan kami wahyu kepadanya bahawa tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Jadi insya-Allah tuan-tuan, atas kesedaran kita ni ramai-ramai, maka yang pertama sekali, paling-paling tak ada pun pada kita bersama ni, kita tidak alpa dan kita tidak leka daripada pendidikan ini, sekurang-kurangnya atau paling tidak pun kepada ahli keluarga kita sendiri. Makna ibu bapa harus peka setiap langkah hidup anak kita, lelaki ke perempuan, hari-hari itu dalam tanggungjawab ini. Tu. Kalau mereka nak ambil paksa ni, tolong sikit lah pasal anak nak ambil paksa. Apa ni? Nak tolong doa supaya dulu, tuan-tuan. Kalau kita boleh ajak mai ni anak hak nombor 3 ni nak ambil SPM sekali lagi, pada esok paksa. Malam ni kita nak pakat berdoa, kita sembahyang hajat, ajak depa sekali. Ajak depa ni nak sembahyang hajat, dalam nak sembahyang hajat lagi tu ingat doa ni dulu. Masa ayah jadi tok imam ya sembahyang tadi ni, kita sebut nama tu, nama anak kita hak nombor 3 ke nombor berapa tu tadi, so hak anak kita hak lain-lain tak ambil SPM ni, amin bersama. Itu train tarbiyah dia. Jangan doa harap puluh baca ni. Kita dah harap ayat ni ya. Awak pergi kat tok imam ni, awak pergi kat ustaz ni baca. Ustaz buat ayat sikitlah. Untuk apa anak nak ambil SPM, pasal apa? Nak pergi terang hati. Saya biasa orang minta tu, saya duk melawak mana. Orang tua-tua dah habaq nak terang hati ni kena telan bateri. Tu. Telan bateri, tu. Tapi melawak je lah tuan-tuan, jangan duk terasa lah. Lepas gelak-gelak pergi apa tu. Tapi yang pentingnya ni biar adik ni walaupun darjah 6, dia terasa mak aku, ayah aku, adik aku, abang-abang aku semua berdoa untuk aku lulus. Dia terasa dia bertanggungjawab tu. Dia orang kata apa? Tarbiyah pada hati nurani itu terasa. Maknanya berjaya tak berjaya ni bukan masalah hang seorang, masalah keluarga. Masalah keluarga. Kalau aku berjaya, keluarga aku berjaya. Kalau aku tak berjaya, keluarga aku tak berjaya. Maksud gitu. Dalam hak tu yang diajar oleh para ulama as-salafus salih. Jangan duk main harap betul. Hak baca buku study, hantar tuition itu sebagai salah satu di antara ikhtiar usaha. Tapi doa kepada Allah, itu kena ada bersama. Itu insya-Allah tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-36 surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami, maksudnya telah bangkitkan untuk tiap-tiap umat itu rasul. Pasal apa? Supaya mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Itu antara nas-nas nas-nas yang dibawa dalam kitab kita ni yang berasaskan kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dah hendaklah kamu jauhi taghut. Taghut ni secara umumnya kalau kita tengok dalam kamus, apa sahaja
bentuk, sama ada perbuatan, kelakuan, PL perangai ataupun sebagainya yang menjauhi daripada daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyimpang daripada kebenaran, semuanya dikira taghut lah tu. Tu taghut, at-taghut. Wajtanibut taghut, dan jauhilah daripada taghut. Jadi maknanya daripada apa-apa juga bentuk yang mungkar ni. Kalau sebut begitu mudah, perkara-perkara kemungkaran ni yang membawa kepada kemungkaran. Selanjutnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Maksudnya Allah telah menetapkan undang-undang agama bagi kamu. Allah menetapkan undang-undang agama bagi kamu. Syara'a lakum minad din, sama seperti yang ia telah perintahkan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan yang kami wahyukan kepada engkau, dan yang kami perintahkan juga kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kepada Nabi Musa alaihi salam, dan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Apa dia? Semua tadi perintah kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya semua tadi, iaitu supaya mereka tegakkan agama dan jangan mereka bercerai-berai padanya. Ni mesej daripada Al-Quranul Karim ni sendiri, tuan-tuan, mengandungi beberapa perkara yang kalau kita perincikan mungkin kita tak mampu lah malam ni dengan masa yang ada ni. Kalau kita nak perincikan bahawa hak tu tadi ni, menetapkan undang-undang agama ni, menetapkan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan manusia. Allah menetapkan. Syara'a lakum minad din, disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makna ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kamu undang-undang agama. Jadi apa yang berkaitan dengan peraturan, dengan undang-undang yang berkaitan dengan Islam ni ditetapkan oleh Allah, bukan ditetapkan oleh manusia. Tu dia, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, inilah yang dari segi Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahawa Rasulullah tu mentafsirkan Al-Quran. Ada yang Rasulullah mentafsir dari sudut bahasa ayat dia, ada yang Rasulullah tafsir Al-Quran dari sudut perbuatan Rasulullah tu sendiri, mentafsirkan ayat yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Rasulullah tak buat, orang tak faham. Ialah kalau kita bercakap cara mudah bahasa kita yang umum ni pun, tuan-tuan, nak ambil wuduk pun, kalau takat baca ayat Quran tu sendiri, tak ditafsirkan dengan perbuatan Rasulullah SAW sendiri, kita tak kerti nak ambil wuduk. Sebab apa? Firman Allah jelaskan, apa ni? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bain ila akhir al-ayat. Sadaqallahul azim. Apabila kamu nak mendirikan sembahyang, hendaklah kamu basuh muka dan dua tangan sehingga dua siku, kemudian tu sapu kepala dan dua kaki sehingga buku lali. Itu secara umum ayat tu tadi. Habis muka tak ada. Rasulullah lah mentafsirkan muka tu hari yang kita buat lah. Daripada anak telinga kanan sampai ke anak ruang dia sangat tinggi, daripada tempat tumbuh rambut di atas ni, dahi ni, sampai ke bawah dagu tu, encircle ruang muka. Sebab tu kalau muka ni kita basuh balik ni saja tak kena balik ni, tak sah. Tu sah. Tahu di mana tu? Pasal Nabi buat tu. Perbuatan Nabi mentafsir ayat tadi. Al-Ka'bain. Dua apa orang kata apa? Dua apa? Al-Marafiq tadi, kepada dua buku lali tadi, tuan-tuan. Kepada dua siku tadi. Basuh tangan pada dua siku. Lagu mana dua siku? Yang kita kerti tunjuk siku ya. Sehingga dua siku. Inilah yang dibawa dalam kaedah berasas kepada Nabi. Nabi bukan basuh takat tu, di atas sikit pada siku.
Pasal apa? Pasal ini kaedah jadi kaedah fiqahnya ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Tak sempurna wajib apa siku tu tadi kecuali dengan siku-siku tu mesti masuk wajib sekali. Sebab itulah ambil wudu basuh atas pada siku sikit. Siapa buat? Nabi buat. Nabi mentafsir ayat ni dengan perbuatan. Al-Ka'bain pun dua apa ni? Dua buku lali pun betul juga. Larang ada ukok apa buku lali takat-takat mana nak piduk basuh tu tak. Basuh atas pada buku lali. Rasulullah buat. Begitulah wallahu alam tuan-tuan hal lain. Famsahu bi ru'usikum sapu kepala. Kepala takat mana? Kepala tu tang mana? Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat dinamakan kepala tu tempat ruang yang tumbuh rambut. Umumnya manusia ni tak ada lah tumbuh rambut pun ni. Hak ni tubuh ni orang panggil janggut. Orang panggil apa ni? Orang panggil apa tu? Hak orang putih kata beard ni tadi kan. Saya pun tak reti lah dengar ni pada sebut begitu. Hak ni jambang lah jambang. Beard ni tadi. Hak ni orang tak panggil rambut. Hak umur rambut. Tak ni. Sebab tu orang botak pun dia kena di atas ni juga. Habis tak boleh alasan tang tu tak kedohor pasal tak sah kot. Pasal apa? Pasal kepala botak tak ada rambut. Dah ruang tumbuh rambut tu. Inilah khilaf antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Maliki dan juga Imam Hanafi lebih-lebih lagi. Banyaklah tu saya tak mau nak usik jauh sangat dari segi kedudukan hak tu. Kenapa Imam Asy-Syafi'i sapu saja, tapi kalau Imam Hanafi dia basuh semua sekali satu kepala. Hak tu banyak tuan-tuan. Dari segi perkara-perkara lain lagi, dari segi hujah-hujah yang dikemukakan dan tidak bercanggah dengan baginda Rasulullah SAW yang Rasulullah tafsirkan Al-Quran itu tadi. Dari syara'a lakum minad din, hak kita bincang tadi sikit ni tadi, nak ceritanya seluruh peraturan dan gerak laku dalam hidup manusia ni, gelap cerah apa besar kecil semua tertakluk kepada apa yang telah ditasyri'kan atau yang telah ditetapkan undang-undangnya oleh Allah. Sebab itulah dalam bahasa Inggeris kalau tak silap saya, ad-din tu sendiri ditranslate sebagai way of life. It's not mean a religion. Bukan makna agama religion itu saja, tapi way of life. Apa itu way of life? Tata cara hidup. Tata cara hidup ni luas lah. Sebab tu kita kenal Islam ni. Islam mengaturkan kehidupan kita ni dari segenap sudut. Tidur bangun gelap cerah malam ke apa semua. Nak masuk masjid, nak masuk tandas, nak menguap, nak bersin. Mau tidak menguap bersin bukan sengaja seronok-seronok. Tapi Islam ada. Kita berani cabar mana ada peraturan yang lain selain daripada peraturan Islam yang sedetail itu ambil kira. Tak ada. Orang perkemas kalau kita katakan western punya duk ajak cara nak makan minum. Kalau tuan-tuan ikut kursus dia tu, tak mana nak letak kerpu, tak mana nak letak sudu, dia pakai kira. Ni tuan-tuan, saya pun bukan duk belajar lah, tapi dah dulu duk tugas dulu setiap kali mesyuarat majlis raja-raja menjadi tugas kita hadir, jadi ya tak ya kena belajar juga lah. Tu yang pernah kenal sekali ni nak sudah ni tuan-tuan, pernah kenal sekali di istana Tuanku Sultan Terengganu, hak ayah kepada Sultan lah ni. Kebetulan meja saya duduk ni lebih kurang dua meja dengan Tuanku duduk. Tuanku pula duduk mengadap kita pun kena duduk mengadap dia. Ni belah kiri saya ni Allahyarham Datuk Muhammad Rahmat, Menteri Penerangan. Yang tak apa lebat tu, yang peliknya mereka hantar akad tu ketam. Ketam tu ada dalam sedap pun. Nak makan kedarah ketam lagu mana dengan kerpu. Allah Akbar. Kita orang kampung duk geram suat. Duk kejip mata ke Datuk Mak Rahmat lah. Macam mana tu nak makan. Ya tak ya. Waktu tengok agak-agak mereka duk sibuk pali kot lain, kita pegang ketambuh lah ingat. Tak ada duk kerpu mana lah. Macam-macam lah tuan-tuan pengalaman ni. Saya duk ingat tu di istana Tuanku Sultan Terengganu masa tu.
nasib baiklah kopek ketam tu. Dia ada Tok Mak Rahmat, tahulah Allah yarham Tok Mak Rahmat ni, dia perhati tengok. Ustaz suka ke ketam? Oh, dia tak kira lah. Saya orang kampung. Orang pula orang duk darat, bukan duk tepi laut. Jadi kopeknya dia pun gelak-gelak agak lah dia apa. Boleh jadi pasal dia orang Johor. Hak sebelah kanan saya ni, duduk sekali saya tu, apa bekas mufti wilayah Persekutuan dulu. Dia pun sama lah jenis orang kampung belakang kan. Tapi dah masuk istana ni lu betul lah. Tak apalah. Apa yang nak ceritanya, syara'a lakum minad din. Maknanya daripada perkara yang sekecil-kecil sampai perkara yang sebesar-besar adalah ada syiat dalam Islam. Tuan-tuan, ni saya rasa tuan-tuan pun duk ni baca merata, duk dengar mengajar. Bersin bukan kita boleh buat. Saja syok-syok nak bersin, tak boleh buat. Kalau saja buat syok nak bersin pun dia tak jadi bersin. Orang tak panggil bersin saja nak melaung tu tak ada. Bersin dalam Islam pun ada peraturan. Sebab tu kita duk kena orang kata apa, kalau Rasulullah SAW ada riwayat sampai dah tak ada arah alim bersin sangat, dia guna apa tu, ujung serban dia ni buat bersin. Dia tak lepas pedegah dia tu. Kita pun tahu kalau lepas tu kotor. Ni tak tahu pula ni. Nak pula baru tengah makan pulut dari yang bersin, dia bersembok pula saja ke. Itu Rasulullah ajar masa bersin lagu mana, menguat lagu mana, apa ni, lepas makan lagu mana, nak makan lagu mana, semua ada. Kalau benar lagu tu pun termasuk dalam syariat Islam, apatah lagi kepada perkara-perkara yang lebih-lebih besar lagi. Wallahu a'lam. Hak ni tuan-tuan, kita sembang ni ialah mudahlah bagi kita rasa sembang. Tapi hak ni lah setengah pada setengah orang dia tidak memahami hak ni, sebab tu dia pandang peraturan Islam ni rendah, peraturan Islam ni ekstrim. Sebab tu dia pengguna alasan-alasan itulah. Maka dia kata jaga Malaysia ni, kalau tak jaga elok dia jadi Afghanistan, dia jadi Taliban banyak. Ya, pelik. Hak kita pula pun hak ni musuh Islam yang cakap tu. Kita pun pergi makan dengan musuh ni, kita pun pulung sama, bersekongkol dengan dia, hentam Islam juga. Tuan-tuan. Jaga. Pasal apa dia kata Taliban? Pasal dia tengok bersorban. Esok pok-pok ni esok mengharamkan sorban. Mana boleh? Tuan-tuan. Allah, jadi panjang malam ni nak sudah dah pun. Cuma kita sembang ni tuan-tuan bukan kata seronok nak duk kok ni tak. Tapi orang kata apa? Kita harus beri perhatian tuan. Kalau tak silap, kalau pihak orang putih dia kata you better watch out. Jangan duk ralik. You better watch out. Beri perhatian, jangan duk ralik, jangan duk leka. Musuh duk masuk selangkah demi selangkah. Hari kita tak perasan, kita dah ingat tak apa. Mereka duk serang kita secara lembut betul. Ni takut jadi Taliban. Kita pun tulis dalam TikTok, bantai jugalah, bantai Islam takut jadi Taliban. Ni wallahualam. Kita tangguh malam ni tuan-tuan setakat tu dulu. Wallahualam lah. Saya minta maaf banyak lah sebab nak baca macam baca surah Ahbab ni payah. Ya tak ya sikit sebanyak tu, hak termampu kita zahirkan, kita nampakkan. Orang kata apa, dari segi yang tersirat itu sedikit sebanyak, insya-Allah mudah-mudahan akan dapat membantu kita bersama dalam menghayati Islam ni dalam arti kata yang sebenarnya, insya-Allah. Untuk mendapat pengajaran yang lebih sempurna yang dapat menyempurnakan keperluan kebendaan dan rohani bagi seorang itu, mestilah menerima pengajaran wahyu daripada Allah. Ayat tu kita tangguh pada jadual yang akan datang lah. Akan datang ni kita jumpa minggu depan lah, tahun depan lah kot lah. Tahun depan lah, lambat lagi lah. Bunyi tahun depan tu lambat lagi. Kalau bulan depan tu rasa cepat lah.